Tak ada dulu macam pernah itu, tapi kenapa tak ada? Yang dulu tu macam pernah buat ini, mana tak ada? Semuanya telah dikafarahkan dengan sebab sabarnya ia. Tuan-tuan, sampaikan orang yang sehat pada waktu itu di akhirat, dia kata kalaulah dulu diuji macam orang sakit. Tengok. Tapi kita bukan boleh minta sakit, jangan minta sakit. Sakit jangan minta. Kita minta kepada Allah kebaikan, kesihatan, hidup yang baik, jiwa yang tenang, rezeki yang baik. Cuma kalau ia berlaku. Faham tak? Kalau ia berlaku, kita ada pilihan apa? Tidak ada pilihan melainkan redha dan juga sabar. Dengan itu dapat pahala. Baik, sabar ini juga tuan-tuan dalam makna menahan kemarahan. Itu sabar juga. Yang tadi sakit, ini sabar menahan kemarahan. Kan? Kadang-kadang kita pergi beli barang. Kita beli barang. Kan? Kita beli barang. Orang yang tukang jual ni kadang-kadang dia perli-perli gitu pula. Kan? Akhir sabarlah tuan-tuan. Pergi kedai makan, pun orang beli. Jalan, orang beli. Datang kedai mahal-mahal minum air teh kosong aja. Dia kata. Contohnya. Tuan-tuan, kalau kita nak marah, kita boleh marah. Okey, ataupun apa, kita orang kata, tuan-tuan, sabar daripada kita keluarkan hamburan itu pun namanya sabar. Sabar daripada kita hamburkan kemarahan itu pun sabar. Macam saya semalam lah tuan-tuan nak beli kambing perap. Saya kata ini kambing ni ada sos perapnya sekali ke? Dia kata perap tu perap je, tak ada sos. Sabar je aku tuan-tuan. Dekat kedai Ramli Gunung Semanggul tu. Saya daripada Kedah semalam. Kan singgah makan burger kat situ tuan. Jadi masa beli tu. Ya, kalaulah dia kata baik-baik, dia kata perap tu perap je bang. Mana ni kambing perap. Dah lah tuan. Jadi ayat dia pasal dari kawan sebelah dia tu tuan. Kan dia cakap. Jadi kita kalau lah tuan-tuan, kalau kita nak cakap kita orang muda, dia orang tua kan tuan-tuan. Kalau kita orang muda dengan jiwa mudanya, pendekar pula lagi tuan, Jawa pula lagi kan. Boleh. Tapi aku kata tak apalah. Sabarlah pak cik ni kan. Kan sabar je lah tuan-tuan. Contohnya begitu. Terkadang kita boleh menghamburkan kata marah kepada seorang, tapi kita tahankan, dan tahan tu bukan senang tuan-tuan. Lagi kalau kita boleh keluarkan saat kita lebih tinggi daripada orang tu, lagilah senang. Kita bos, dia staff. Nampak? Kita suami, dia isteri contohnya. Kita bapa, dia anak contohnya. Lagi senang untuk kita hamburkan. Maka pada saat itu kalau dia mampu menahannya, maka dia adalah orang yang sabar. Sabar ni tuan-tuan, dia punya pahala unlimited. Sebab susah. Allah sebut dalam Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya kami akan cukupkan ganjaran pahala orang yang sabar dengan ganjaran tanpa ada hitungan dan hisabnya. Allahu Akbar. Belum habis lagi je. Sabar je. Silakan. Tuan-tuan, sabar ini amalan hati sebenarnya. Sabar ini amalan hati. Sabar, amalan hati. Cuma tindakan sabar itu pada anggota. Sabar itu sendiri adalah amalan hati. Okey, tuan-tuan, masa nak habis, kita terus pergi kepada kita punya hadis yang ketiga insya-Allah. Baik, hadis ini hadis yang terakhir pada membicarakan tentang kesabaran anak Nabi SAW tentang perbuatannya terhadap, tengok kisahnya. Wa an Anas radhiyallahu an, daripada Anas radhiyallahu anhu qal, telah berkata, lamma thaqula an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashsha, dan adalah ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menderita sakit, okey, menjelang kewafatannya, maka pada saat itu tuan-tuan, Nabi berada dalam keadaan yang istilah kita apa? Istilah kita mengerang kesakitan. Maknanya sakitnya macam tu kan. Maknanya kalau orang sakit tu, Haji, macam mana Haji kalau nak berjalan, naik jalan kaki, bangun tidur kan, aduh, begitu kan. Aduh. Tapi bukan aduh tu, aduh dia tak redha tak. Dia aduh tu ngenang kan, aduh, kebasnya kaki. Contohnya tuan-tuan. Maknanya dia Nabi tuan-tuan saat sakitnya semakin berat dan semakin berat, yataghashshah.
Faham tak? Dia tarasyahnya. Macam tu. Mungkin adalah bunyi sakit tu bunyi. Gitu. Nah, dia tarasyah. Faqalat Fatimah. Berkata anak dan putrinya Fatimah. Dia tengok ayah dia sakit sangat. Demam yang panas sangat. Dia kata, wa karba abah. Alangkah sakitnya wahai ayah. Main Nabi dalam keadaan sakit. Anaknya pun mengatakan, ayah, sakitnya ayah. Tengok, begitu. Faqala laha. Maka berkata kepada anaknya itu, laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Wahai Fatimah, jangan kamu risau, selepas hari ini ayah kamu tak sakit lagi dah. Faham maknanya apa? Hari itu sakit. Nabi kata kepada Fatimah, wahai Fatimah, lepas hari ini ayah kamu tak sakit lagi dah. Ini je sakit ni. Tuan-tuan, sakit nak menghadap kepada kemaut. Tuan-tuan bayangkan, itu tu Nabi. Afdalul khalqi, sebaik-baik makhluk. Ahsanun nasi, sebaik-baik manusia. Akramul anbiya, semulia-mulia manusia di kalangan para Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi ketika saat nak wafat, sakit juga. Kita tuan-tuan, agak-agak je. Tuan-tuan. Okey. Menjelang-jelang mati ni agak-agak tuan, agak sakit macam itu. Nabi tuan, Nabi dan Rasul. Juga Nabi, anaknya sampai kata, ya Allah siannya tengok ayah. Macam itulah tuan, lebih kurang bahasanya. Maknanya kalau Fatimah tengok ayahnya kesian, maknanya sakitlah. Tuan, itu Nabi. Maka dengan itu tuan-tuan, kita perlu selami dan amati dan fahami dengan baik tentang kita lah tuan-tuan. Kita dan saya semua. Iaitu apa yang dipanggil sebagai sakaratil maut. Iaitu kesakitan saat nyawa nak terkeluar daripada tubuh. Sebab itu ada orang yang memilih untuk dia mati sebagai syuhada. Sebab apa? Sebab dia tak jumpa sakaratul maut. Yang sakit. Kenapa tuan? Dia sampai je bom tuk ataupun masuk je peluru, yang tu je dia rasa tuk, terus dia hilang. Dia hilang tu maknanya nyawa tak ada. Mana sakit lagi? Faham tak? Kita nampak, tak sakit ke kena tembak. Tak. Masuk je peluru tu, mati tu dia tak rasa apa dah. Hancur. Macam bom kena, tu habis terus. Dia hancur terus. Dia tak ada dah terus. Faham tak? Berbanding dengan orang mengerang kesakitan dia. Okey. Saya baca kisah tentang seorang mujahid yang terkenal. Tuan-tuan minta maaf saya sebut nama mujahid ni bukan makna mana-mana menteri yang lepas tak tuan-tuan. Okey, ini maksud mujahid orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey tuan. Hadirin semua. Yang lalu biarlah berlalu tuan-tuan. Baik, hadirin semua, Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik. Seorang mujahid terkenal bernama Syekh Nizar Rayyan. Syekh Nizar Rayyan. Syekh Nizar Rayyan ni, tuan-tuan, Syekh Nizar Rayyan ni, dia adalah seorang aktivis jihad yang sangat terkenal di Gaza, Palestin. Dia meninggal bukan lama, baru juga. Mungkin sekitar beberapa tahun yang lalu atau belas tahun yang lalu. Syekh Nizar Rayyan ni tuan-tuan tengok Google pun ada muka dia. Mukanya Masya Allah jernih sekali. Syekh Nizar Rayyan, tuan-tuan, antara ikon dan tokoh mujahidin di Gaza. Beliau memiliki 4 orang isteri. Okey, tuan-tuan, Gaza macam tu tuan-tuan, subur-subur semuanya. Kemudian ada anak yang ramai. Rumah dia dibina satu bangunan. Maksudnya satu bangunan. Setiap tingkat tu isterinya lah duduk di situ. Maknanya tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Mungkin ada setingkat untuk anak. Macam itulah. Maknanya satu imarah, satu bangunan tu, keluarganya semua kat situ. Boleh faham? Keluarga, isteri yang 4 semuanya di situ. Kat Malaysia mungkin tak dibuat lah tuan-tuan. Agaknya takut periuk daripada atas jatuh ke bawah. Peluru daripada bawah naik ke atas. Tapi nak cerita tuan-tuan. Nak ceritanya macam mana politik rumah tangga. Syekh Nizar Rayyan seorang yang hebat tuan-tuan. Beliau duduk satu bangunan itu, keempat-empat isterinya di situ, anak-anaknya pun ada yang tinggal di situ, anak yang isteri itu duduk di situlah. Yang ada anak yang luar daripada bangunan itu duduk. Satu hari beliau kumpulkan semua isterinya di satu tempat, 4 orang tu. Dan anak-anaknya ada di rumah masing-masing, di rumah ataupun di rumah dia duduk. Dan mungkin waktu itu majlis taklim dia untuk isteri dia. Tuan-tuan, begitulah Haji Mahfuz. Okey, kalau nak mayat biar ada majlis taklim. Ini tinggal terus dah yang begitu tuan. Ini hadirin semua. Saya bukan cakap haji, saya takut benar haji. Siapa haji? Haji, tuan-tuan. Tuan-tuan,
saat dia dikumpulkan isterinya mungkin pada hari Jumaat waktu itu untuk mungkin ada wasiat, ada bayan ke, ada ta'lim ke pada waktu itu kan dikumpulkan. Waktu tu keluar siren di Gaza menyatakan bahawa Yahudi nak melepaskan tembakan kepada Gaza. Okey, semua pergi menyembunyikan diri masing-masing. Tuan-tuan, Syekh Nazarayan pada waktu itu dalam keadaan dia berada di rumahnya pada waktu itu, dan memang sebenarnya tembakan peluru yang datang daripada helikopter memang menyasarkan rumah dia. Memang menyasarkan rumah dia. Tuan-tuan, lalu tembakan peluru dilepaskan, tuan-tuan, meletup rumahnya, dia syahid, isterinya 4 syahid, anaknya ramai syahid dalam satu bangunan, boom, semuanya habis. Nak ceritanya tuan-tuan, macam tu dia tembak sekali, tembak habis terus. Maksudnya dia tak ada rasa sakit berbanding dengan mengenai kesakitan. Inilah Syekh Nazarayan, seorang yang sangat hebat dalam medan jihad, dan akhirnya beliau mati sebagai syuhada. Mudah-mudahan tuan-tuan, dalam bukan dia seorang, semua keluarganya mati serentak dalam satu keadaan, dalam satu tempat. Tuan-tuan, itu adalah meninggal tak lama daripada kita, lebih kurang beberapa tahun yang lalu saja. Jadi hadirin yang saya kasih sekalian, maka saat Nabi SAW nak wafat dan meninggal dunia, anak Nabi Sayyidatuna Fatimah melihat ayahnya dalam keadaan yang sangat sakit. Lalu Nabi pun mengatakan kepadanya, laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Wahai Fatimah, tidak ada lagi kesakitan bagi ayahmu selepas ini. Kemudian katanya apa? Falamma mata. Ketika mana Nabi telah pun wafat. Ini menunjukkan Nabi sabar dan tabah dalam menghadapi perkara itu. Qalat ya abatah ajaba rabban da'ah, ya abata man jannatul firdausi ma'wah, ya abata ila jibril na'nah. Dan bila dia tengok ayahnya setelah pun meninggal dunia ataupun wafat, lalu kata kepada ayahnya, wahai ayah, telah memenuhi panggilan Tuhan. Ayahku telah pergi kepada Firdaus A'la yang tinggi sebagai tempat tinggalnya. Ayahku telah bersama dengan Jibril, kami memberitakan akan kewafatannya. Maka ketika mana Nabi SAW diuruskan pengebumiannya, masuk ke dalam kubur tuan-tuan, maka pada saat dan waktu itu, maka Fatimah pun mengatakan, waktu tu tuan-tuan, Anas, dia kambus tanah tu. Maknanya kan Nabi dah dimasukkan. Fatimah sedih, tengok ayahnya dikebumikan. Ditambur tanah, tambur tanah. Jadi bila tanah ni dah kambus, akhir sekali buat apa? Mampatkan, kan? Gitu kan? Tuan-tuan, mampatkan. Saat dibuat begitu, Fatimah tengok, dia kata, ya Anas, atabat anfusukum an tahsu ala Rasulillah SAW at-turab. Wahai Anas, kamu ni tergamak sangatkah kamu menimbuskan tanah atau meratakannya di atas jasad Rasulullah SAW? Maknanya dia masih, bukan masih tak terima, maknanya masih sedih sangat sampai tengok sahabat tu duduk tanah. Dia kata, kamu ni sanggupkah melihat tanah itu dipadatkan atau ditimbuskan ke atas jasad Rasulullah SAW? Apa maknanya di sini? Maknanya apa? Iaitu pertama, Nabi kita sabar di atas sakit terakhir sebelum wafat. Dan yang kedua, dan itu mungkin adalah satu darjat yang besar yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Dan yang keduanya, bagaimana Sayyidatuna Fatimah, seorang wanita dan seorang anak perempuan kepada Rasul yang mulia, yang dia seorang je tinggal selepas Nabi hidup. Sebelum Nabi wafat, dia seorang je yang tinggal. Maka dia juga berada dalam situasi yang boleh kita katakan sangat-sangat sedih terhadap kematian bapanya yang sangat disayangi dan dicintainya ini. Maka tuan-tuan, begitulah kita. Dalam kehidupan ini ada benda yang kita suka berlaku dan ada juga benda yang kita tak suka berlaku. Okey, suka berlaku pun jadi, tak suka berlaku pun jadi. Maka yang perlu kita sama-sama, saya pun nak kena ingatkan adalah apa dia? Iaitu untuk menghiasi dan mempersiapkan diri kita dengan sabar. Lawan kepada sabar adalah keluh kesah dan tidak sabar. Okey, maknanya kita hadapi tetap ujian itu, tapi kita hadapi dengan cuba untuk rungkaikan masalah. Bukan kita jadi maknanya jadi tak keruan hal keadaan kita. Jangan begitu. Itu bukan sifat orang beriman. Tuan-tuan buka nanti dalam Quran, kalau sempatlah, kalau rajin, Allah sebut dalam Quran, innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illal musallin.
Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a. Innal insana khuliqa halu'a. Surah Al-Ma'arij ayat 19. Kan? Al-Ma'arij ayat 19. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a. Sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah. Kalau dia mendapat kejahatan, dia akan jadi resah, menjadi gelisah. Dan kalau dia mendapat kesenangan, dia akan jadi kedekut pula. Illal musallin, kecuali orang yang sembahyang. Maknanya apa? Orang yang dapat hiaskan dirinya dengan sabar adalah orang yang memelihara salat dan sembahyangnya. Quran sebut begitu. Orang kalau sembahyang, tuan-tuan, maknanya imannya ada dengan salat, maka dia tidak akan menjadi keluh kesah. Okey, saat apa jua pun cobaan tertimpa ke atas dirinya. Itu bukan bermakna kita tak selesaikan masalah. Tak, masalah selesaikan. Hadapi, tempuhi. Okey, tuan-tuan. Anak kita muda lagi, tiba-tiba orang datang meminang. Allahu Akbar, macam mana nak buat ni? Nanti sabar dulu, jangan resah. Hadapi dia. Fikir teknikal yang terbaik. Buat cara yang terbaik. Orang tu pula push pun. Nak juga. Macam mana? Susah kita. Dan macam-macam manusia punya ujian ni macam-macam ada. Okay? Jadi apa yang paling penting adalah kita hadapi ujian itu. Jangan mundur ke belakang. Kalau tuan-tuan kata, tak nak hadapinya, bahaya. Kerana kita akan hadapi ujian lain pula. Sebab tabiat hidup di dunia pasti ada ujian. Jadi kalau terjumpa satu ujian, tempuh ujian itu. Dan tempuh dengan jiwa yang besar dan dengan hati yang sabar. Lepas satu, nanti kita akan ada kesenangan pula. Nanti ada ujian yang lain, tempuhi, tuan-tuan. Jangan mundur ke belakang. Okey? Okey, baik. Wallahu a'lam. Ada soalan? Baru buka soalan. Soalan, ada soalan? Muslimat ada soalan? Surah Al-Ma'arij ayat 19. Ma'arij. Tak pernah dengar Al-Ma'arij? Surah Al-Ma'arij. Surah yang ke-70. Tak ada soalan Muslimat, muslimin tak ada soalan. Baik, tuan-tuan. Jadi kalau tak ada soalan, saya rasa mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla merahmati pertemuan kita. Allah memberkati majlis kita. Allah mengampunkan dosa-dosa kita insya-Allah taala. Tuan-tuan, saya ada sedikit hajatlah kat tuan-tuan ni. Saya punya pusat pengajian 2 hari lepas hujan, jadi atap tu runtuh sedikit sebahagiannya. Kod-kod siapa tuan-tuan yang ada ingin berinfak untuk kita baiki atap siling pusat pengajian saya, jadi tuan-tuan bolehlah. Saya rasa ada kotak air kosong belakang tu, tuan-tuan masukkan dekat situ lah. Mudah-mudahan dapat membantu. Kalau ada lebih, kita gunakan kat yang lain lah insya-Allah taala. Jadi sekadar itu saja tuan-tuan. Mudah-mudahan Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an yuqarribuna ilaika. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina waj'alna minas salihin waj'alna minas sabirin waj'alna minas sadiqin waj'alna ya Allah min warasati jannatin na'im bijudika wa karamika ya arhamar rahimin warjuqna warna istighna'u 'anil nasi ya arhamar rahimin waqfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwaka ya akramal akramin walhamdulillahi rabbil alamin.